Jemantah. Selamat petang, salam sejahtera Datuk Speaker, semua ahli-ahli Dewan dan penjawat-penjawat awam yang hadir sidang Dewan hari ini. Datuk Speaker, terlebih dahulu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk melafaz sembah tahniah kepada Duri Yang Maha Mulia Tuanku sempena ulang tahun Hari Keputeraan Duri Yang Maha Mulia Tuanku pada hari ini. Tuan Sri Speaker, saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberi kesempatan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan bajet Tapi sila patuhi masa juga 2017 yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar minggu yang lepas, yang di mana rakyat Johor nanti. Tuan Sri Speaker, Jemantah berpendapat bajet Johor 2017 ini yang mencatat surplus 1.3 juta dengan jumlah anggaran pembelanjaan 1.607 bilion, di mana pecahan anggaran pembelanjaan mengurus sebanyak 52.5% dan anggaran pembelanjaan pembangunan sebanyak 47.5% adalah satu bajet yang agak seimbang daripada sudut agihan peruntukan pembelanjaan. Tidak seperti kita nampak di kerajaan pusat di mana bajetnya pembelanjaan pengurusan lebih kurang 82% dan pembangunan hanya lebih kurang 17%. Ini tak seimbang ini. Dan saya berasa kali ini bajet Johor 2017 dia ada satu poin dia seimbang. Dan secara keseluruhan saya Jemantah berpendapat bajet kali ini dia pun agak lebih menyeluruh dengan intisari dan titik-titik sentuhan yang ingin dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam pelbagai aspek, seperti menjadikan Johor sebagai kuasa ekonomi selatan, menyempurnakan penghematan asas-asas prasarana seperti ini isu yang dalam hati rakyat Johor lah, seperti isu air, perumahan, jalan-jalan kampung, jalan-jalan bandar dan pengangkutan awam yang lebih selesa dalam menjaringkan bandar-bandar dan kos tarikh hidup dan usaha-usaha mengukuhkan Johor dalam kita menghadapi keadaan suasana ekonomi sedunia yang semakin mencabar dan tidak menentu, di mana kita nampak mungkin akan tahun depan, mana laporan media telah melaporkan tahun depan kita ekonomi sedunia mungkin akan masuk dalam recession, bermaksud kemerosotan ekonomi mungkin akan berlaku pada tahun 2017. Walau bagaimanapun, Jemantah ingin berkongsi sedikit pandangan atau memberi sedikit carangan kepada pihak kerajaan. Dan saya ingin merujuk kepada para 388 ucapan bajet Yang Amat Berhormat Menteri Besar berkenaan dengan mantan Presiden Amerika Syarikat Franklin D. Roosevelt yang mengungkapkan, dan saya quote, "Ujian sebenarnya kemajuan kita bukanlah pada seberapa banyakkah yang kita tambahkan kepada mereka yang sudah berada, tetapi berapa banyakkah yang kita telah berikan kepada mereka yang tidak punya apa-apa." Ini sebenarnya adalah satu kerja yang utama sebuah pentadbiran kerajaan untuk membantu mereka yang kurang berada. Dan sebagai sebuah kerajaan yang berkeprihatinan, kerajaan harus menambah dinai kepada golongan-golongan yang kurang berkemampuan atau kurang berada, supaya satu objektif yang utama, sangat utama ni dapat merapatkan jurang pembezaan antara golongan yang kaya dan golongan yang kurang berada. Ini satu misi yang penting dalam pengurusan kerajaan. Kita bukan nak katakan widening the gate dengan izin, we have to shorten the gate. This is the role of the government.
dengan izin Datuk Speaker, untuk menjayakan misi ini membantu golongan yang kurang berkemampuan dan kerajaan diberi mandat untuk berstabil mesti berusaha untuk menjaminkan kesinambungan dalam kestabilan politik, kemakmuran, kekukuhan dan terutamanya kekuatan daya saingan ekonomi negara supaya dapat lebih menarik ramai lagi pelabur luar negara atau domestik untuk melabur. Sebab ekonomi ini sangat penting. Kalau kita tak ada ekonomi yang kelestarian, ekonomi yang kukuh, maka kalau kita nak membantu mereka yang kurang berada, susah dicapai. Tan Sri Speaker, maka saya berpendapat nilai wang ringgit kalau jatuh terlalu drastik bukan satu kebaikan kepada negara kita, bukan satu kebaikan kepada ekonomi kita. Dan saya menyesal dan saya kesal ada setengah yang berhormat yang masih ingat atau masih berpendapat bahawa penurunan wang ringgit adalah satu advantage kepada kita. Bukan, dia bukan satu advantage. Dia tidak sebab daya saingan wang itu akan menurun dan dia akan lagi menjeopardize golongan-golongan yang kurang berada. Pendapatan mereka tak banyak. Sekarang kalau kita katakan seorang jurutera dia kerja gajinya 3,000, dia masih penerima BRIM tau. Penerima BRIM. Dulu 20 tahun, 30 tahun yang lepas, jurutera dia middle class lah. Sekarang sudah penerima BRIM tau. So ini bukan satu solution, satu jalan penyelesaian yang baik kepada ekonomi negara kita dengan nilai wang yang rendah. Mungkin 20 tahun, 30 tahun yang lalu negara kita baru membangun, mungkin lah. Sebab kita nak menarik pelaburan. Tetapi bukan pada masa ini, kita dalam abad 21 ini. Sudah banyak berbeza. Sekarang globalization. Kekuatan ekonomi kita bukan lagi berdasarkan kepada nilai wang yang rendah, tetapi pengurusan kerajaan yang cekap, beramanah dan berintegriti. Ada pekerja-pekerja yang mahir dan ekonomi kita boleh transform daripada low-end industry kepada high-end industry dengan izin. Maka saya nampak dalam kerajaan negeri Johor, usaha kerajaan negeri Johor untuk membangunkan negeri kita sebagai satu kuasa ekonomi selatan, khususnya strategi yang kedua. Saya nak katakan strategi yang kedua ini sangat penting. Menggariskan strategi untuk menarik pelaburan, sama ada domestik atau luar negara. Sangat penting supaya ekonomi kita dapat bertumbuh seterusnya, berkembang seterusnya. Maka strategi ini sangat penting. Dia ada 4 strategi dalam saya tengok ucapan. Saya nak gulung. Ya. Strategi kedua itu pemantapan peranan pusat pelaburan negeri Johor. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan lembaga pembangunan pelaburan Malaysia. Dan 2 lagi. Dan saya berpendapat kerajaan negeri Johor perlu menubuhkan satu. Saya ingin bercarang menubuhkan satu jawatan kuasa pelaburan untuk menyelaraskan dan melancangkan kerja-kerja untuk menarik lebih ramai lagi pelabur-pelabur luar negara untuk berlabur di negeri Johor. Ini yang pertama. Yang seterusnya saya ingin mengambil sedikit masa untuk berbahas dalam kos sara hidup. Kos sara hidup dia ada berapa puncanya lah. Yang pertama ialah kerana wang kita
ringgit yang rendah dan pelaksanaan GST. Dan ketiga ialah kerana kerajaan pusat menarik balik subsidi-subsidi. Saya berpendapat pada masa ini bukan masa yang baik untuk menarik balik subsidi-subsidi sebab ekonomi akan recession pada mungkin 2 tahun yang akan dalam 2 tahun yang akan datang ini. Maka ada beberapa carangan lah. Yang pertama, saya ingin menyuruh kerajaan negeri untuk mempertimbangkan untuk menangguh pungutan cukai tanah bagi masuk tempat kediaman pada tahun depan, khususnya di kawasan-kawasan kampung dan kampung baru, rumah kos rendah dan rumah kos sederhana rendah. Harap kerajaan negeri boleh mempertimbangkan. Yang kedua ialah memberikan resim perniagaan yang percuma kepada penjaja dan penjaja bergerak yang berniaga di pasar lembah atau di pasar tani. Sebab mereka ini daripada golongan yang berpendapatan rendah. Mereka yang rasa paling banyak ni dalam kalau ekonomi tak baik ni, tak ada perniagaan. Ini yang berkenaan dengan kos sara hidup. Harapkan kerajaan negeri boleh mempertimbangkan. Seterusnya, Datuk Speaker, saya ingin menyentuh sedikit isu tempatan. Masalah pencemaran udara oleh kilang kelapa sawit di sempadan Kebun Baru dan Jementah. Perkara ini telah berlarutan lebih kurang 1 tahun. Pemilik kelapa sawit tertuan milik Mestika sendiri berhad yang terletak di kawasan itu di Jementah yang menjalankan operasi kilang itu, dia mengeluarkan bau yang cukup menjijikkan. Orang-orang kampung sudah banyak mengadu. Walaupun ada mengadu melalui Messenger lah, Facebook lah, saya pun ada, WhatsApp pun ada, melalui pusat komuniti saya pun ada. Dan sehingga kini masih tidak selesai masalah ini, isu tempatan. Dan orang-orang kampung ini perasaan mereka sangat tak tahan lagi lah, sebab hari-hari kena bau yang busuk ni. Saya ingin membaca satu maklum balas daripada seorang penduduk yang dia maklum balas saya dalam Facebook, dan saya quote, "YB, kalau sekadar lawatan saja ini kerana kita menjemput pegawai Jabatan Alam Sekitar Putrajaya untuk turun padang." Dan saya sebarkan informasi inilah dalam Facebook dan maklum balas, dia katakan, "YB, kalau sekadar lawatan saja pun tidak juga dapat menyelesaikan masalah pencemaran bau tersebut." Ini orang kampung cakap. Kampung Paya Jakas, dekat saja, lebih kurang dalam lingkungan 800 meter. Lepas itu mereka pun balik ke KL. Orang-orang kampung tetap juga bermasalah dan semakin dijeruk masalah. Yang pentingnya YB itu datang bermukim, duduk dah di kampung yang berdekatan dan rasa sendiri gangguan baunya. Baru mereka itu merasai sendiri pengalaman betapa terganggu keharmonian hidup seharian terperangkap di dalam kitaran udara yang sudah tercemar dan tidak fresh lagi dengan izin seperti dulu. Inilah perasaan orang kampung. Maka saya ingin dengan rendah diri saya ingin meminta bantuan daripada yang berhormat Exco Alam Sekitar. Tolonglah orang kampung, penduduk-penduduk kampung untuk menyelesaikan masalah ini. Harap ada satu jalan penyelesaian. Okey, Jementah sila gulung. Ya, Tan Sri, saya sekarang gurung ini. Tan Sri,
Jabatan amat berharap intisari-intisari dan ratusan titik-titik sentuhan dalam bajet JUO 201 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh bertanggungjawab bukan saja daripada kerajaan tetapi juga kalau kita nak menjayakan perancangan semua ini seperti yang dikatakan oleh seturang tadi, pelaksanaannya sangat penting. Maka penjawat-penjawat awam juga harus memainkan peranan menjalankan rancangan dan dipantau dengan rapi oleh pihak kerajaan. Kerajaan negeri juga harus cuba siapa yang boleh menjalankan audit. Audit ini, dalaman ini sangat penting. Kita sudah ada audit dalaman. Kalau boleh menjalankan audit dalaman untuk setiap projek yang akan dilaksanakan supaya memastikan semua yang dirancang ini dapat berjaya dilaksanakan dan mengurangkan ketirisan dan pemborosan supaya dapat memaksimalkan manfaat bajet ini kepada rakyat Johor. Akhir sekali, Jabatan ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Johor, khususnya Yang Amat Berhormat Menteri Besar juga mengiktirafkan peranan ahli-ahli pembangkang. Hari itu dia sudah cakap, kalau pembangkang nak cakap apa saja boleh cakap. Ini kita tak seperti di Parlimen lah. Dah cuba mengikat ahli-ahli Parlimen untuk berucap, untuk menyampaikan idea, untuk menyampaikan pandangan. Ini dan peranan kita sebagai ahli pembangkang is to check and balance. Apa-apa yang tak betul kita cuba menegur. Kalau boleh kerajaan dengar lah. Kalau boleh laksanakan. Kalau tak boleh, apa sebabnya pun mesti maklumkan kepada kita supaya kita dapat tahu apakah sebenarnya yang akan dilakukan oleh kerajaan negeri untuk memanfaatkan rakyat negeri Johor. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada kerajaan tidak terlepas pandang memberi bonus lah kepada pihak kita di sini. Terima kasihlah ya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah. Ini saja Datuk Speaker, harap kita dapat bersama-sama untuk memajukan Johor yang kita cintai ini dan rakyat dapat hidup dalam sejahtera dan aman dan tenteram. Ini hasrat saya lah. Terima kasih, Datuk Speaker. Amin ya. Kita teruskan jemput